Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarinah Yahya dari Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Negara Brunei Darussalam, membentangkan tajuk penyelewengan ayat-ayat Al-Quran dikaitkan dengan pandemik COVID-19. Dunia menghadapi musibah wabak COVID-19 pada 2 tahun lepas. Di sebalik musibah global ini, ramai yang mencari hikmahnya. Masyarakat Muslim khususnya mula berbalik kepada ajaran Islam yang sebenar dengan meneliti ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan wabak penyakit. Sungguh pun ini antara hikmah tersirat pandemik COVID-19, namun tidak semua menunjukkan kebaikan. Dan objektif kertas kerja ini ialah untuk membongkar penyelewengan dalam hal penggunaan dan fahaman ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan COVID-19. Dan antaranya ialah penjelasan tentang sejarah bermulanya salah faham, kekeliruan dan penyelewengan di dalam tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kemudian akan diberikan beberapa contoh tular ayat-ayat Al-Quran yang diselewengkan tafsirannya dan dikaitkan dengan COVID-19. Kemudian akan juga dijelaskan tafsiran sebenar ayat-ayat Al-Quran tersebut sebagai pencerahan kepada penyelewengan yang berlaku. Dan ini antara contoh yang disebutkan, iaitu antaranya corona wujud di dalam Al-Quran seperti yang tular antaranya dalam surah Al-Ahzab dan surah Al-Muddathir. Kemudian tentang lockdown, iaitu dikaitkan kisah-kisah Al-Quran yang ada menjelaskan tentang lockdown dan isolation. Kemudian doa ayat Al-Quran, iaitu dakwaan doa ayat-ayat tertentu dalam masa wabak tanpa dalil. Dan kemudian lagi ada disebutkan kajian dan informasi berkaitan, iaitu antaranya artikel jurnal dan diterbitkan, kertas kerja seminar dan juga berita tular di media sosial. Ini contoh yang pertama, corona wujud di dalam Al-Quran. Setelah tular satu berita berkenaan dengan kewujudan corona di dalam Al-Quran yang mendakwa corona tersebut di dalam ayat 33 surah Al-Ahzab. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu sentiasa berada di rumah kamu dan janganlah kamu mendedahkan perhiasan kamu. Kekeliruan yang tersebar dalam mengaitkan ayat ini dengan corona ataupun COVID adalah dari dua sudut, iaitu nombor 3333, iaitu jumlah kes COVID di sesebuah negara pada masa tersebut, terus dikaitkan dengan nombor surah Al-Ahzab, iaitu 33, dan nombor ayat 33. Kemudian pada kalimah pertama dalam ayat tersebut, qarna dikatakan sama dengan nama corona, yang secara terjemahan maksud kalimah tersebut adalah sentiasa berada ataupun tetap tinggal. Kononnya bertepatan dengan saranan tetap di dalam rumah atau stay at home. Dan pencerahan ayat ini adalah kalimah qarna walaupun bermaksud dan hendaklah kamu sentiasa berada di rumah kamu. Sebenarnya ayat ini adalah arahan dan teguran untuk isteri-isteri Nabi SAW dan juga berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ini juga merujuk kepada ilmu sebab nuzul atau sebab turun ayat. Dan huruf nun di dalam perkataan qarna tersebut bukanlah huruf asal kalimah tersebut. Ia adalah huruf ganti nama yang ditujukan kepada isteri-isteri Nabi.
Dan kalimah asal adalah qarra, dan kalimah dalam ayat tersebut adalah berbentuk suruhan, qar. Jelas tiada kaitan apapun dengan virus corona. Contoh yang kedua, surah Al-Muddathir, ada dakwaan mengatakan keseluruhan surah ini adalah tentang COVID-19. Kemudian ada yang mendakwa ayat 26 dari surah ini, sa'uslihi saqar, dakwaan saqar, kepanasan penyakit COVID-19. Kemudian lagi ayat ke-30, alaiha tis'ata ashar, dakwaan angka 19 di dalam ayat ini merujuk kepada COVID-19. Dan ini merupakan satu dakwaan yang sah. Surah Al-A'raf ayat 133 juga disebutkan dan ditularkan, iaitu berkenaan dengan Allah menghantar kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan juga darah, iaitu air berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang nyata, tetapi mereka masih menyombongkan diri dan mereka ialah kaum yang berdosa. Jadi tapi jelas di sini tiada kaitan pun dengan COVID-19, cuma kalau hanya untuk mengambil ibrah ataupun mengambil pengajaran daripada ayat ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa menurunkan bala kepada umat. Dan ini antara kisah lockdown di dalam Al-Quran, iaitu dakwaan-dakwaan para nabi juga melakukan lockdown ataupun disuruh lockdown oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya Nabi Yunus di lockdown di dalam ikan, kemudian lockdown keluarga Nuh di dalam bahtera, lockdown Nabi Ayub alaihissalam, dia melakukan isolation kerana ditimpa penyakit. Dan juga ada disebutkan tentang lockdown Ashabul Kahfi. Dan ini merupakan satu dakwaan yang sangat tidak berasas, iaitu dan apakah dalil dan rujukan tafsir muktabar tentang lockdown kisah-kisah ini? Maksud saya ialah kisah ini memang tercatat di dalam Al-Quran, tapi bukanlah bermaksud ia menunjukkan kepada lockdown dan berkaitan pula dengan lockdown semasa terjadi wabak COVID-19. Kemudian ada lagi satu dakwaan yang tular, doa masuk fasa endemik. Ini terjadi apabila Brunei memasuki fasa endemik, iaitu dikatakan inilah doa memasuki fasa endemik dari surah Al-Isra ayat ke-80. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan mohonkanlah wahai Nabi Muhammad dengan berdoa, ya Tuhanku, masukkanlah aku dalam segala urusanku ke tempat masuk dengan cara yang benar, dan keluarkanlah aku daripada tempat keluar dengan cara yang benar, dan kurniakanlah kepadaku dari sisimu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku. Tafsiran sebenar ayat ini ialah ia merupakan doa Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa menghalalkan tujuan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud doa ini adalah ia berbentuk umum mengenai tempat masuk dan tempat keluar dengan cara yang benar, dan didahulukan tempat masuk kerana itu tujuan yang paling utama. Dan tidaklah dikatakan doa ini khas sebagai satu doa memasuki fasa endemik. Sementara tentang
beberapa kajian dan informasi yang ada yang boleh dicapai di dalam internet, ada beberapa penyelidikan dan diterbitkan sebagai artikel jurnal dan juga kertas kerja seminar yang telah dibentangkan mendakwa perkara-perkara ini. Ini adalah satu hal yang sangat mengejutkan dan sangat membimbangkan, lebih-lebih lagi apabila kajian seperti ini diterima dan dikatakan ia boleh satu kajian yang boleh diterima. Sementara dari segi laman sesawang, banyak berita-berita ini tular, sedangkan laman sesawang itu tidaklah boleh 100% dipercayai, dan informasi yang tular itu juga tidaklah sahih. Kemudian dari segi media sosial, banyak video ataupun berita-berita tular seperti ini disebarkan melalui YouTube, Facebook, IG dan sebagainya. Kesimpulan kepada pembentangan saya ini, memang kita dapati umat Islam cenderung untuk kembali kepada Al-Quran semasa musibah. Akan tetapi salah faham dan penyelewengan ayat-ayat Al-Quran dikaitkan dengan wabak COVID-19 tanpa nas atau dalil syarak sangat-sangat membimbangkan. Ini kerana Al-Quran perlu difahami dengan kaedah yang betul agar dapat membendung penularan penyelewengan tafsirannya. Sampai sini sahaja. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.